Alhamdulillah, kita dah bincang yang lepas ni. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab ayat 40. Yang bermaksud makana, tidaklah, kana adalah, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba bapa, ahadin salah seorang, min rijalikum daripada laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi ini adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala Nabi. Bermaksud tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita lepas, kita dah bicara tentang bukan sekadar Allah turunkan ayat ini untuk membuktikan bahawa Nabi ini adalah penutup bagi segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Bermaksud kalau ada orang mengaku Nabi selepas Nabi Muhammad, dia adalah berdusta. Dia adalah pembohong sebenarnya. Dia adalah pembohong. Okay? Sebab Allah telah menukilkan dalam Al-Quran, ataupun Allah telah berkata-kata dalam Al-Quran bahawa Nabi adalah khataman nabiyyin. Dia adalah penutup bagi segala Nabi. Okay. Tetapi bukan sekadar turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad ini adalah Nabi penutup. Dia bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Bermaksud Nabi ini tidak ada pewaris dari sudut kenabiannya. Berbanding Nabi-Nabi yang sebelum ni. Kalau Nabi Ibrahim AS, okay, Nabi Ishaq, ya Nabi. Nabi Ismail, ya Nabi. Okay. Kemudian bawah Nabi Ishaq, anaknya Nabi Yaqub AS. Anak Nabi Yaqub ada dua Nabi. Yang pertama Nabi Allah SWT, Nabi Yusuf AS. Dan yang kedua adalah Nabi Bunyamin, adik-adik dengan Nabi Yusuf AS yang baik itulah. Okay. Kemudian turunlah bawah lepas Yusuf, Zulkifli, Ilyas, apa semua di bawah keturunan Nabi. Okay. Kalau Nabi Sulaiman, ayah Nabi Sulaiman adalah Nabi Daud AS. Dia kata, tapi Nabi Muhammad SAW, Allah kata bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Bermaksud tak ada siapa yang akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi ini dia penutup bagi segala Nabi. Tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Okay. Kita bicara yang lepas bahawa bukan sekadar Allah turunkan ayat untuk membuktikan bahawa Nabi ini bukan bapa salah seorang daripada kalangan kamu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi, tetapi Allah mewafatkan anak lelaki Nabi SAW dalam usia yang kecil. Ya, yang itu kita bicara pertemuan kita lepas. Yang pertama namanya Al-Qasim. Meninggal, ada riwayat menyebutkan bahawa umurnya 17 bulan. Berarti lagi sebulan, setahun setengah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi SAW dapat anak lelaki daripada Khadijah pula, namanya Abdullah bin Muhammad, ataupun gelarannya At-Tahir, sebab dia lahir selepas Nabi diangkat jadi Rasul. Itu gelarannya At-Tahir. Okay. Juga wafat dalam usia kecil. Riwayat menyebutkan bahawa dia meninggal, dia wafat ketika usianya 18 bulan. Genap setahun setengah. Okay. Bila Nabi SAW kemudian berkahwin pula dengan Maria Al-Qibtiyah, asalnya seorang hamba yang diberikan oleh Raja Mesir ketika itu. Jadi namanya Maria Al-Qibtiyah. Nabi dapat seorang anak lelaki daripada Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim bin Muhammad. Juga Ibrahim bin Muhammad Allah wafatkan dalam usia yang kecil. Dia riwayat kata dia lepas tempoh penyusuan iaitu 2 tahun, ada menyatakan bahawa 2 tahun setengah. Okey, jadi ketiga-tiga anak lelaki lain Rasulullah semua dah Allah wafatkan. Sebab nak membuktikan bahawa makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Nabi Muhammad ni bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Okey, apa yang menarik kita nak bincang pada malam ni. Walaupun tak ada dalam buku ni sebagai nilai, sebagai sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa annal aqibu fala nabiyya ba'di. Aku ini adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selepasku. Kalau dalam surat yang lepas, ni hubungan Rasulullah SAW dengan para nabi yang terdahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda SAW yang bermaksud, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan. Kemudian dia memperelokkan dan mencantikkannya kecuali satu tempat batu-bata di satu sudutnya. Maksudnya semua dah lengkap dah, tapi ada satu batu-bata yang kosong. Ada ruangan yang kosong, tidak diletakkan batu-bata di situ.
Ketika manusia mengelilingi bangunan tersebut, semua berkata cantiknya kalau ada batu bata di sini. Maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup bagi segala Nabi. Jadi hubungan ajaran dan dibawa oleh Rasulullah SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu adalah sama. Kecuali kedatangan baginda SAW adalah sebagai takkid, yang ini penegasan. Tatmim adalah penyempurnaan. Jadi Rasulullah diutus untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab yang dah turunkan sebelum ini. Okey. Sebelum kita bicara ni, kita bicara pada pertemuan kita lepas kesinambungan daripada ayat yang saya baca tadi, yang makana Muhammadun ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Okey. Nabi memiliki seorang anak angkat. Seorang anak angkat yang namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Okey. Allahumma SWT. Oh, terima kasih Intan Al-Jafri. Oh, semalam kita jumpa juga dalam dalam grup yang satu lagi. Okey. Malam ni kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Kita bicara pada pertemuan, saya tinggalkan akak-akak dan abang-abang semua dengan kita sebut bahawa Nabi ada anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Oleh kerana Zaid ini sangat rapat dengan Nabi SAW, kebetulan pula tradisi jahiliah ketika itu, dia Allahumma salli alaihi ketika itu popular dengan anak angkat. Okey. Jadi bila popular dengan anak angkat, bila orang Arab ni mengambil anak angkat, mereka ada 3 perkara yang mereka akan buat. Mereka akan bawa ke pasar, mereka akan iklankan di pasar, dia kata mulai hari ini anak angkatku. Yang pertama, nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Maksudnya dibinkan dengan ayah angkatnya. Sebab itu Islam hukumnya haram membinkan dengan ayah angkat. Okey. Ada sebut dalam surah Al-Ahzab, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Kalau boleh buka Al-Quran, buka surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab. Okey. Kemudian cari ayat yang ke-5, surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Okey. Allahumma shalli. Okey. Ayat yang ke-5 dia sebut kat sini adalah ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Ni ayat yang kalau kita rujuk ayat sebelum tu, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah kata ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tazaharuna minhunna ummahatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah menjadikan bagi seorang lelaki itu ada 2 rongga dalam diri dia. Ada 2 hati dalam diri dia. Bermaksud dia ada hati kepada ibu, daripada ayah kandung dia, kemudian ada hati kepada ayah angkat dia, tak ada. Macam tu Allah tak jadikan setiap seorang tu 2 hati dalam rongganya. Kemudian yang menariknya, ayat tentang anak angkat ni dia duduk dalam ayat yang sama tentang zihar, menziharkan isteri. Disebut bahawa wama ja'ala azwajakumul la'i tazaharuna minhunna ummahatikum, dan tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan isteri-isterimu yang kamu ziharkan itu sebagai ibumu. Sebagai ibumu. Okey. Dan seterusnya Allah sebut wama ja'ala adiyaakum abnaakum. Okey. Dan tidak menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kandungmu sendiri. Kalau kamu panggil pun anak, dia panggil kamu ayah, abi dan seumpamanya itu, kata Allah, zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu sekadar pada mulut kamu sahaja. Itu sekadar pada mulut kamu sahaja. Kita panggil ayah, kita panggil ibu, kita panggil apa? Sedangkan bukan ibu kita, tapi itu hanya sekadar mulut, tak apa, dibenarkan, dibolehkan. Cuma kalau kita menganggap dia sebagai anak angkat, yang pertama sekali adalah membinkan lah. Tak boleh membinkan anak angkat kepada ayah angkat. Okay, sebab dia ada unsur penyembunyian identiti. Penyembunyian identiti. Okay. Yang kedua, bila dia isytihar di pasar, dia akan sebutkan bahawa mulai hari ini, dia layak untuk mewarisi harta pusakaku. Okay. Dia layak untuk mewarisi harta pusakaku.
Ini bertentangan dengan Islam lah, sebab dia bukan pewaris yang sah. Dia anak angkat, dia hanya boleh menerima 1/3 je dalam bentuk wasiat. 1/3 daripada harta yang ditinggalkan dalam bentuk wasiat. Itu je dia boleh. Dia tak boleh dapat 1/2 asabah, tak boleh. Okay? Macam anak kandung yang sebenar, tak boleh. Okay? Yang ketiga, orang-orang Arab akan isytiharkan di pasar bila mereka anak angkat. Dia kata mulai hari ini, dia haram berkahwin dengan anak perempuanku dan haram berkahwin dengan isteriku. Jadi masa zaman jahiliah ni biasanya anak angkat ni yang diambil oleh adalah lelaki. Jarang diambil oleh orang perempuan kan. Lelaki, biasa yang diambil lelaki. Okay. Jadi bila Nabi SAW ada hamba yang dibeli oleh Sayyidatina Khadijah untuk membantu Nabi SAW. Dia masih kanak-kanak kecil lagi lah kan, masih remaja lagi. Jadi ke mana saja dia pergi, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Sehingga kan masyarakat Arab ketika itu dia membinkan Zaid bin Harithah itu kepada Zaid bin Muhammad. Okay. Lalu Allah turunkan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Setelah mana Allah kata wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak kamu itu sama seperti anak kandung kamu. Lalu Allah kata ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada ayah dia yang sebenar, iaitu Zaid bin Harithah. Okay. Sedangkan tradisi jahiliah ketika itu, bila ada anak angkat, yang pertama dia akan binkan kepada bin ayah angkat dia lah. Yang kedua, dia akan mewarisi harta pusaka ayah dia kalau dia meninggal, ayah angkat dia meninggal. Yang ketiga, dia haram berkahwin dengan anak perempuan dan Allahumma salli anak perempuan dan isteri ataupun ibu angkat dia lah, ibu angkat dia. Okey. Ini tradisi jahiliah. Kemudian ayat ni digandingkan pula dengan hukum zihar, iaitu menyamakan isteri dengan ibu kandung. Tradisi jahiliah ketika itu, kalau mereka tidak berkeinginan lagi pada isteri-isteri mereka, mereka akan ziharkan. Tak diceraikan tapi diziharkan. Maksudnya dia kata dia sebenarnya Zahra asal kalimahnya, Zahra belakang. Dia kata punggung kamu ni sama dengan punggung ibuku. Macam itulah. Hukumnya terus haram dia bersama dengan isterinya, tak dibenarkan. Tapi Islam ada jalan penyelesaiannya. Bila menziharkan isteri, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selepas tu baru boleh dia menggauli isterinya. Kalau tak, selagi mana dia tak laksanakan kafarah itu, kafarah zihar 2 bulan berturut-turut tu, dia tak boleh bersama isterinya. Tapi kalau orang-orang jahiliah, memang tujuan dia ziharkan isteri dia adalah untuk mereka tak nak bersama lagi dengan isteri dia. Tapi tak menceraikan. Tu kaedahnya. Jadi Islam datang untuk menyelesaikan masalah tu. Okey. Bila Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengembalikan nama Zaid bin Muhammad itu kepada Zaid bin Harithah, okey. Apa yang berlaku? Okey. Kita rujuk dalam surah Al-Ahzab juga ayat 37. Okey, ayat 37. Okey. Surat 423. Kita ambil pada ayat wa id taqulu lil ladzina an'ama Allahu. Okey, ambil ayat falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj fi azwaji adiyaihim. Okey, idza qadaw minhunna watra. Okey, maksud dia apa? Bila Zaid ni dia berkahwin dengan namanya Zainab binti Jahsy. Jadi double Zaid lah, Zaid dengan Zainab. Asal perkahwinan mereka bahagia, tapi sampai satu tahap rumah tangganya dah bergolak. Zaid pun datang mengadu Nabi SAW. Dia kata macam aku dah tak boleh nak selamatkan rumah tanggaku ni. Kata Nabi SAW, kalau boleh selamatkan dulu. Akhirnya tak boleh. Jadi bila Zaid menceraikan Zainab binti Jahsy, falamma qada Zaidun minhu watara. Maksudnya bila Zaid menceraikan isterinya, iaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Okey. Untuk tadi maksudnya
Nabi ni bukan bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu. Okey, selesai, maksudnya anak lelaki Nabi diwafatkan oleh Allah SWT dalam usia kecil, tapi Nabi ada anak angkat. Takut-takut juga manusia ataupun orang-orang kafir akan gunakan hujah itu bahawa Zaid bin Harithah mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Okay. Itu juga Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada Zaid bin Harithah. Bukan sekadar itu, untuk membenarkan ayat ni bahawa anak angkat ni bukan anak kandung. Yang pertama, yang kedua, memang Zaid bin Harithah dia tak ada darah daging dengan dia tak akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Dah tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Bila Zaid dan Zainab binti Jahsy ini bercerai, bayangkan ni anak angkat dah anggap macam anak sendiri. Masyarakat jahiliah anggap Zaid bin Harithah tu macam anak Nabi sendiri. Kemudian Nabi lah yang kahwinkan Zaid bin Harithah. Sebab dia hamba kan. Jadi Nabi yang kahwinkan dengan Zainab binti Jahsy. Okey. Istilahnya macam Nabi bapa pengantin lah Nabi bapa pengantin. Kalau dekat surat nyebutan tu kalau kita tulis nama Nabi atas nama Khadijah ataupun kemudian nama Zaid bin Harithah dan yang kedua adalah Zainab binti Jahsy. Okey, gitu. Bila diceraikan, untuk membuktikan bahawa Zaid itu bukan anak kandung Nabi SAW, dia memang tak akan mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan zawajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minin. Allah perintahkan Nabi ini untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat Nabi SAW, iaitu bekas isteri Zaid bin Harithah. Bekas isteri Zaid bin Harithah. Okay? Jadi bila untuk apa sebenarnya? Untuk jadi sumber hukum likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj. Maksudnya untuk tidak jadi keberatan kepada orang-orang mukmin berkahwin dengan fi azwaji adiyaihim. Pada ayat 37 tu maksudnya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi isteri-isteri anak angkat mereka. Bila anak angkat mereka menceraikan isterinya. Okay, cuba kita bayangkan Nabi dengan Zaid bin Harithah orang anggap macam anak kandung Nabi SAW. Okay. Masyarakat ketika itu. Tiba-tiba bila Zaid ni berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, bercerai, Nabi pula kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Sebab arahan Allah, zawajnakaha, kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsy, itu bekas isteri anak angkat engkau, untuk jadi sumber hukum supaya tidak jadi keberatan kepada orang-orang mukmin yang lain berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka bila anak angkat mereka menceraikan isterinya. Okey. Apa yang kita dapat ambil kesimpulan sini? Pertama adalah anak angkat bukan darah daging. Anak angkat bukan darah daging. Okey. Jadi boleh dikahwini. Ustaz, saya dah susukan dari kecil, itu lain. Kalau dah susukan dia jadi anak susuan, dia bukan anak angkat lagi. Okey, contohnya kita ambil anak angkat dah umur 4 tahun dah. Sebab tempoh penyusuan 2 tahun je. Kalau lepas 2 tahun dah tak boleh diiktibar sebagai anak susuan dah. Itulah kita bela sampai dia besar. Kan kita pun anggap macam anak kat rumah pendedahan aurat. Ibunya tak pakai tudung masak. Mana? Bela daripada kecil. Nampak telanjang bulat lagi anak angkat ni. Dah macam anak sendiri dah bela. Sepatutnya dalam rumah bila dia dah akil balik, ibu kena jaga aurat lah. Ibu angkat tadi kena jaga aurat lah. Tapi dia kata, alah, aku bela daripada kecil macam anak sendiri dah. Jadi pendedahan aurat tu sama dengan pendedahan aurat pada lelaki ajnabi di luar. Itu bahaya. Yang kemudian pergaulan dia dengan adik-beradik perempuan dia, adik-beradik angkat perempuan. Okey, bila dia masih kecil tak apa. Tapi bila dia dah akil balik, tidur sebilik kadang-kadang bila kita tak sempat hantar, kita kata bang hantar adik pergi sekolah kejap, naik motor berdua kan. Sama je kita izinkan dia naik motor dengan power dia pergi sekolah macam tu istilahnya kan. Sebab itu bahaya kan, sebab itu Allah datangkan ayat ni. Jadi Zaid bin Harithah juga bukan mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Dia orang luar, dia bukan anak kandung, dia anak angkat. Memang tak layak kalau anda kata ada Nabi selepas Nabi Muhammad pun dia tak layak sebab dia bukan daripada keturunan Nabi SAW. Sebab itu lagi-lagi lah bila Allah kata Nabi Muhammad adalah Nabi penutup, tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad.
kita bayangkan bagaimana tanggapan masyarakat Arab jahiliah ketika itu, yang bila anak angkat ini dia anggap sebagai anak, Nabi pula menyalahi tradisi jahiliah ketika itu. Nabi dicerca, Nabi dihina, Nabi dikutuk semata-mata untuk jadi sumber hukum pada kita. Jadi itulah pengorbanan yang dilakukan oleh baginda SAW untuk jadi sumber hukum pada kita. Dan seterusnya, apa yang kita bicara pada ayat yang ni, insyaAllah, ini nanti kita minggu depan kita akan masuk tentang salasilah Nabi untuk ikut flow buku ni lah. Sekarang ni bila tajuknya Rasulullah dalam Al-Quran sebagai mukadimah je, mula-mula saya sebut pada Opa Sabaria. Okay, mukadimah je pertemuan kita ni, biarlah kita bicara tentang Nabi SAW dalam Al-Quran. Tapi bila nak jadikan buku ni sebagai modul kepada pertemuan kita setiap minggu ni, insyaAllah, kita akan mulakan daripada bab yang pertama lah. Nanti kita bab yang kedua ni saya cuma sentuh tentang kelahiran, tentang bidan Nabi SAW, siapa yang menyambut kelahiran Nabi SAW. Itu nanti kita akan bicara selepas tu, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam mat itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada Puan Mislia, insya-Allah. Ya, kitab yang menarik dan menarik juga jika dimiliki buku biografi agung Rasulullah SAW harus dimiliki oleh seluruh umat Islam yang merindui, mencintai dan mengharapkan syafaat baginda. Mungkin selepas ini Ustaz boleh terangkan bagaimana agaknya untuk memiliki kitab yang menarik ini. Nanti saya tinggalkan nombor telefon saya pada Puan Miss Dia ataupun pada Opa Sabaria, ataupun siapa yang berminat. Harga dia RM38. RM38. Okey. Tinggalkan nama kita uruskan untuk nanti saya akan post daripada rumah ni. Tinggalkan nama, alamat dan nombor telefon. Ustaz adalah penulis kitab yang menarik ini, ya. InsyaAllah. Jadi sebelum itu, sebelum beredar di udara Ustaz, silakan untuk membacakan doa untuk sesi malam ini. Doa penutup kita, kita baca doa untuk khatam Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nasi goreng ada dalam. Ya, tinggal sikit je lah. Surah Al-Mulk